Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zuzilawani binti Zakaria, nama matrik 046194. Pada hari ini saya ingin kongsikan sebuah filem yang sangat menarik yang boleh jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, iaitu filem Penarik Beca. Filem ini merupakan arahan daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan filem yang pertama diterbitkan oleh beliau. Filem ini, apa yang kita boleh lihat ialah penonjolan isu yang istimewa, iaitu isu perbezaan taraf di antara golongan kaya dan juga golongan miskin. Dan di dalam filem ini juga diselipkan dengan kisah percintaan di antara Amran dan juga Azizah yang mendapat penentangan daripada ahli keluarga. Filem ini juga menceritakan tentang golongan miskin mendapat penindasan daripada mereka yang kaya, dan seolah-olah filem ini ingin membawa kita merasa bersimpati terhadap golongan miskin yang menimpa mereka. Baiklah, pengajaran yang boleh kita ambil dalam filem ini iaitu mempunyai sifat kaya jiwa. Azizah tidak pernah menghina orang miskin, tetapi menolong dan membantu orang miskin. Maka sifat ini dikategorikan sebagai al-ghina ghinan nafsi. Kaya yang sebenar adalah mereka yang mempunyai kaya jiwa. Mak berdosa menyangka kau buruk, Mak. Maafkanlah, Mak. Tidak, Mak tidak bersalah. Kayanya seseorang itu bukan terletak pada hartanya, tetapi terletak pada jiwa yang murni. Itulah al-ghina ghinan nafsi. Kenapa kita perlu menjadi manusia kaya? Kenapa kita perlu menjadi manusia yang kaya yang terpuji? Kerana hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kerana tahu dunia adalah sementara. Kaya yang terpuji bukanlah mereka yang memiliki segala kemewahan harta dunia, akan tetapi kayanya jiwa apabila kita merasakan di dalam hati ini tidak tenang melihat kehidupan orang lain dalam keadaan kesusahan. Janganlah kita menjadi manusia yang kejam terhadap semua manusia, kerana miskinnya jiwa seseorang itu apabila buta menilai keindahan akhirat berbanding keindahan dunia. Seterusnya, pengajaran yang boleh menjadi pedoman dalam hidup kita iaitu berbakti kepada orang tua. Selagi mana orang tua kita hidup, maka berbaktilah kita kepadanya. Walaupun dia tidak mampu memberi kemewahan, tetapi untungnya dapat menikmati kehidupan dunia pada hari ini. Apa yang kita boleh sentuh dalam filem ini iaitu membantu walaupun kita dalam kesempitan. Di saat kita merasakan diri ini dalam kesempitan, namun mereka yang percaya akan pertolongan Allah, sesulit mana pun hidupnya, jika hatinya redha dan tabah untuk menghadapi, maka harinya akan datang. Cuma perlu tunggu dan bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang sabar. Sebagaimana kita boleh lihat dalam filem ini, iaitu Pak Ahmad seorang yang susah juga, tetapi boleh memberi nasihat secara pertama. Sedangkan orang yang kaya berat untuk memberi. Dan Amran pula murni hatinya, kaya budi pekertinya. Nasi yang ia perolehi secara percuma itu, dia memberi kepada orang yang miskin. Assalamualaikum, Cik. Minta sedekah. Saya lapar, Cik. Terima kasih banyak. Terima kasih, Cik. Alhamdulillah, syukur. Hebatnya manusia seperti ini adalah kerana kehidupannya yang susah, tetapi mempunyai jiwa yang sangat murni. Walaupun hidup susah, tetapi kaya jiwa, kaya budi pekerti. Tiada siapa yang mampu untuk melakukan seperti itu. Tetapi mereka yang faham, mereka yang menghadapi kesusahan, mereka akan merasakan dirinya sangat-sangatlah
tersisih. Tetapi orang yang merasa dalam kesempitan ini, jika dia beriman kepada Allah, dialah orang yang paling hebat dalam dunia ini. Jangan sesekali kita membezakan manusia oleh kerana darjat dan pangkat seseorang. Sebagaimana kita dapat lihat dalam filem ini, apabila ayah Azizah menghina ibu Amran dengan mengatakan orang tua miskin yang tidak sedar diri. Allah tidak suka kepada orang yang menghina dan menghardik orang lain, kerana perbuatan seperti itu sangatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan darjat dan pangkat itu bukan menjadi ukuran di sisi Allah, tetapi darjat dan pangkat itu sebagai alat untuk kita memegang amanah dan mengangkat orang-orang yang tersisih dan tertindas. Paling dipandang oleh Allah adalah kerana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amal soleh dan hati yang bersih. Siapa kita untuk membezakan taraf manusia, sedangkan Allah tidak membezakan sesiapa. Iaitu janganlah kita menjadi manusia yang mudah untuk mempercayai sesuatu perkara kalau kita tidak lihat dengan mata kepala kita sendiri. Jangan kita mudah percaya dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh seseorang individu yang kemungkinan kita tidak boleh percaya. Bisa mempercayai kata-kata Ghazali, sedangkan Ghazali itu manusia yang sangat kejam, yang sangat busuk hatinya. Sedangkan apa yang keluar dalam mulutnya itu adalah segalanya mereka-reka cita. Ingatlah, pesan pada diri ini agar menjauhi sifat fitnah mafitnah, kerana al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ini adalah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jauhilah perkara seperti ini dan lebih baik diam daripada berkata-kata. Atau tidak, orang yang kaya yang memiliki segalanya tetapi pada akhirnya berhajat kepada orang yang miskin. Dalam filem ini indahnya pengajaran terhadap kita supaya berbuat baik sesama manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan bukannya menjadi manusia yang menyulitkan dan menyusahkan hidup orang lain. Serta miskin bukan penghalang untuk kita menjadi insan yang lebih lemah. Sedangkan manusia itu disuruhnya berusaha. Tuhan tidak akan memberi begitu saja jika manusia tidak berusaha. Biarpun kita miskin dengan wang ringgit, tetapi jangan miskin dengan budi bahasa. Kerana budi bahasa itu tidak memerlukan modal. Terima kasih Tuhan. Kita biarpun miskin dengan uang ringgit, tetapi jangan miskin dengan budi bahasa. Karena budi bahasa itu tidak memerlukan modal, Tuhan. Dan tiap-tiap yang memancar jangan disangka intan, dan jangan menyangka yang kaca itu adalah permata, sedangkan intan dan permata akan memancar kepada jiwa yang murni dan bersih.